Bila saya datang sini tadi, saya nampak banyak banner dan poster Barisan Nasional. Dan dalam semua banner dan posternya dia letak kestabilan demi kemakmuran, kestabilan demi masa depan Johor. Tuan-tuan dan puan, realiti pada hari ini, bapa ketidakstabilan di Malaysia tidak lain tidak bukan daripada UMNO Barisan Nasional, bukan Pakatan Harapan, bukan parti lain. Mereka kata mereka akan membawa kestabilan. Cuba ingat balik, siapa yang menyokong gerakan Sheraton pada Februari dan Mac 2020? UMNO Barisan Nasional. Bila kluster mahkamah dalam UMNO Barisan Nasional tidak mendapat sokongan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, UMNO Barisan Nasional jugalah yang jatuhkan Kerajaan Melayu Islam yang diasaskan oleh partinya juga. Angkatlah Perdana Menteri baru, Datuk Seri Ismail Sabri. Lama kelamaan apabila Perdana Menteri baru juga tak nak bubarkan Parlimen, mulalah mereka bubarkan satu persatu DUN untuk menekan kerajaan, untuk memastikan bahawa pilihan raya umum diadakan serta-merta supaya mereka dapat melepaskan Tengkok sendiri. Adakah orang Johor ingin membenarkan mereka ini untuk dilepaskan? Atau adakah orang Johor akan bangkit dan lawan kemungkaran ini? Saya yakin bahawa anak Johor tidak akan benarkan ketidakadilan, kemungkaran seperti ini untuk berterusan. Ia bermula daripada Melaka, selepas ini ke Johor. Kalau masih tidak berjaya untuk dibubarkan Parlimen, mulalah merebak ke Perak, Kedah dan mungkin ke Sabah lagi sekali. Kita berada dalam kedudukan untuk memberhentikan politik domino, kerakusan, kuasa apabila kita berjaya untuk lawan UMNO di negeri Johor. Tetapi kalau kita gagal, kalau kita tidak keluar undi, jika kita berdiam diri, akhirnya akan menang adalah mereka. Dan kerana kegagalan kita untuk bertindak pada hari ini, percayalah tuan-tuan dan puan, pakcik makcik, akhirnya keadilan itu tidak akan datang kerana kita lalai untuk bertindak pada hari ini juga. Ini bukan pilihan raya main-main. Cuba fikir-fikirkanlah, kenapa secara tiba-tiba, tak ada remote, tak ada telefon, kerajaan UMNO negeri Johor bubarkan DUN. Dan kenapa dibubarkan DUN pada saat-saat ini? Mereka tahu, mereka dah ditaklimatkan oleh Kementerian Kesihatan pada bulan Disember dan Januari. Pada bulan Februari dan Mac, kes COVID akan naik cecah 30,000 sehari. Mereka tahu perkara ini. Mereka tahu juga bahawa pada bulan Januari, puluhan ribu keluarga di negeri Johor teruk terkesan dengan banjir besar. Mereka tahu juga bahawa lebih 100,000 anak Johor masih berada di Singapura dan tidak dapat merentas sempadan untuk mengundi kalau ada pilihan raya. Mereka juga tahu bahawa banyak keluarga-keluarga Tionghoa dah bercuti balik semula ke kampung semasa tahun baru Cina. Dengan itu besar kemungkinan tidak akan balik sekali jikalau ada pilihan raya. Mereka tahu semua fakta-fakta ini. Mereka tahu kes teruk, rakyat sedang sengsara, kos tarikh hidup naik. Tetapi mereka tetap ingin menyebabkan ketidakstabilan untuk kerakusan mereka. Sebab itu pada pilihan raya ini kita tak boleh berdiam diri. Anak Johor perlu bangkit dan lawan UMNO Barisan Nasional, politik kerakusan dan politik domino ini. Impaknya bukan pada jangka masa pendek saja makcik-makcik. Impaknya jangka masa panjang. Bayangkan, sesiapa pun yang menang PRU yang 15, menang sebesar mana pun, tidak akan ada kestabilan politik kerana kerakusan UMNO pada hari ini. Bayangkan, mana-mana kerajaan menang PRU 15 pada tahun ini atau pada tahun yang akan datang. Menangnya kerajaan tersebut, bentuknya saja kabinet, ada Perdana Menteri, dan nak setiap tahun perlu ada pilihan raya negeri. Dulu hanya satu negeri je lah besar kemungkinan, iaitu Sarawak. Ini ada Sarawak, lepas Sarawak ada Sabah, lepas Sabah ada Melaka.
Habis PRU, ada pilihan raya negeri. Ada lagi satu pilihan raya negeri. Dan tak ada diasing. Semua diasingkan. Dan ini di Johor. Baikkan selepas ini dia nak push lagi di Perak, di Kedah. Dan ini bukan saya yang cakap. Bayangkan Tajudin, orang panggil Warlock Tajudin, Pasir Salak, yang selalu panggil saya budak-budak kat parlimen. Dia boleh bangun kat parlimen baru-baru ni, kata, timbalan Presiden UMNO, kenapa nak desak Perdana Menteri untuk bubarkan parlimen? Ini orang UMNO. Ahli parlimen UMNO marah timbalan Presiden UMNO yang mendesak Perdana Menteri UMNO untuk bubarkan parlimen. Inilah bapa ketidakstabilan di Malaysia. Sebab itu, nampak banner-banner ni, lawan mereka. Mereka ni adalah punca ketidakstabilan. Mereka lah yang menyebabkan satu persatu kerajaan bertukar. Sebab realitinya, mereka tidak boleh terima tidak berada dalam kerajaan. Lepas tunggu 22 bulan tak ada dalam kerajaan, dia bergigil. Oh, kontrak tak ada, jawatan tak ada, GLC tak ada. Itu realiti UMNO. Kita dalam pembangkang steady. Saya tak boleh kalahkan Abang Mat lah. Abang Mat saya rasa dalam pembangkang puluhan tahun. Saya kena cakap ni sebab tadi kata, oh dia, mana MC dia, kata iman saya tercabar bila Sheraton berlaku. Saya kongsikan sedikit lah, iman saya tak tercabar langsung. Kalau tahu, dengan Abang Mat akan ceritakan, masa malam Sheraton itu berlaku 23 hari bulan. Pada 23 hari bulan, pukul 10, minta maaf, pukul 9 pagi, ada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk membincangkan perkara ini. Dalam mesyuarat tersebut, saya boleh kata dan dah diminitkan dan recordingnya ada juga. Orang yang paling lantang menentang pintu belakang ini adalah Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman. Kerana saya tidak akan setuju kerajaan yang diasaskan bercanggah dengan demokrasi. Malam tu saya call Abang Mat, call Datuk Seri Anwar, call yang kata tolonglah pergi jumpa tu esok pagi. Jangan benarkan kerajaan ini jatuh, pengkhianatan untuk menang. Tapi yang dah lepas. Mereka nak tawar jawatan menteri ke, buang parti ke, nak ugut, nak sogok, ia takkan berlaku, tidak akan berjaya. Kerana saya yakin walau apa pun mereka laku pada diri saya dan keluarga saya, akhirnya perjuangan ini tidak lain tidak bukan untuk rakyat, membangunkan negeri Johor, membangunkan Malaysia sebagai negara maju, bermaruah dan berintegriti. Sebab itu saya berharap, bukan sekadar kita menyertai ceramah, semua ada pengaruh masing-masing, kenalan, kawan, keluarga. Pastikan kita keluar mengundi, panggil kawan-kawan, adik-adik, ibu bapa yang mungkin berada di perantauan untuk balik mengundi. Kerana UMNO adakan pilihan raya ini mengharapkan bahawa anak Johor tidak balik mengundi. Cuba fikirkan ya. Mereka Perikatan Nasional, minta maaf, Tan Sri Muhyiddin Yassin 3 minggu lepas dah umumkan sempadan Johor Singapura akan dibuka semula pada 1 Mac. Tan Sri Muhyiddin umumkan perkara tersebut sebagai Presiden, pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Siapa yang ada dalam Majlis Pemulihan Negara? Ramai ahli-ahli kabinet. Menteri Kewangan ada, Wakil Kementerian Kesihatan ada, ya, Wakil Pejabat Perdana Menteri ada, semua ada dekat dalam Majlis Pemulihan Negara. Dan mereka buat pendirian bersama. Ini maksudnya pendirian kabinet sekali. Tiba-tiba bila ada pilihan raya negeri Johor ini, mungkin kerana UMNO Barisan Nasional takut orang balik mengundi, tiba-tiba ditangguhkan dan diumumkan. Menteri-menteri UMNO pun ada, umumkan sekali 1 Mac buka sempadan. Tiba-tiba hari ini mereka umumkan, oh kita hanya akan umumkan tarikh pada minggu depan. Dan saya dengar mereka hanya nak buka sempadan selepas pilihan raya negeri Johor. Inilah keangkuhan, ya, pimpinan UMNO Barisan Nasional yang tak fikirkan tentang kemaslahatan, kemakmuran di negeri Johor. Sanggup biarkan peniaga-peniaga kecil teruk
terkesan ibu bapa yang tak dapat terpisah daripada anak mereka lebih 2 tahun, suami isteri terpisah lebih setahun setengah, peniaga-peniaga kecil bukan saja di selatan Johor, termasuk di kawasan saya di Muar, ini pun semua bawah daerah Muar, sanggup hanya kerana politik kerakusan, kuasa, tak nak rakyat turun mengundi. Inilah UMNO Barisan Nasional. Sebab itu, pada pilihan raya ini tidak cukup untuk kita keluar mengundi. Gelombang itu hanya boleh dibawa oleh rakyat. Kita balik ke rumah, ke kampung, jumpa jiran, panggil satu persatu ahli keluarga. Ini adalah masa untuk kita lawan dan bangkit bersama. Hanya Pakatan Harapan, Muda Keadilan, kita adalah satu pasukan yang bersama. Kita ingin mengangkat dan memartabatkan suara rakyat, membina Malaysia maju, bermaruah dan berintegriti, memastikan bahawa negara yang kita bina dan asaskan bersama berbilang bangsa dan agama moderat, dan kita fokus kepada pembaharuan dasar. Sebab itu, fokus kita, apa yang kita bicarakan dan bincangkan berkali-kali, bila kita bicarakan soal pembukaan sempadan secara selamat, kita bicarakan perkara ini kerana soal pekerjaan, pelaburan, keluarga yang dah terpisah sekian lama. Kita bukan bincangkan soal itu adalah pengundi kita, tidak. Kita bincangkan soal kemaslahatan mereka. Apa lagi? Bila kita bincangkan soal ketidakstabilan yang berlaku sebab UMNO, sebab akhirnya sesiapa pun yang menang kerajaan takkan stabil kalau demokrasi boleh dipermainkan sebegini. Kita bincangkan soal rasuah, korupsi, salah guna kuasa. Tadi kita dah dengar indeks rasuah pada dalam kerajaan Pakatan Harapan pada kadar yang terbaik sekali. Tukar saja kerajaan turun 10 tangga. Negara diperlekehkan dengan begitu saja. Ini adalah tentang masa depan negara kita bersama. Saya katakan ini kerana saya anak muda yang akan mewarisi negara tercinta kita adalah anak-anak pakcik dan makcik sekalian. Siapa yang akan mewarisi hutang-hutang 1MDB berbilion ringgit? Anak-anak pakcik dan makcik. Bukan sikit ya. Principal amount pembayaran bermula 20-30 ke atas. Faedah 1MDB saja bayar puluhan bilion ringgit. Ya Allah, tu saya rasa Datuk Seri Najib tak ada rasa malu, langsung kat Parlimen kata, kerajaan Malaysia tak bayar 1 sen pun 1MDB. Ni lawaknya. Dia kata perkara tersebut Menteri Kewangan yang melapor kepada Perdana Menteri daripada UMNO, yang turut bersekongkol dengan bekas Perdana Menteri daripada UMNO, menjawab dalam Parlimen tak betul. Kerajaan Malaysia dah bayar berbilion ringgit bayar faedah 1MDB. Kalau politik di Malaysia cacat merbas ini, rasuah, salah guna kuasa, ekonomi tidak dapat perhatian yang mencukupnya, yang susah, yang sakit, yang perlu mewarisi negara ini tidak lain tidak bukan daripada anak-anak, cucu, pakcik dan makcik sekalian. Sebab itu di Johor, we need to put an end, a stop to this gutter politics. Kita perlu berhentikan kemarahan, keangkuhan UMNO Barisan Nasional ini. Sebab itu, bila saya datang ke Bukit Pasir, saya ingin memberikan sokongan yang penuh kepada calon Pakatan Harapan di Johor Bukit Pasir. Tolong pastikan beliau menang. Mana lagi nak cari calon yang sangat baik, kuat berkhidmat, akademik rekodnya sangat baik sekali. Saya tak yakin kalau diberikan peluang untuk berkhidmat di sini, pembangunan lokal tempatan begitu baik sekali. Saya doakan yang terbaik, Madam. Habis ceramah ini, tak tamat perjuangan. Balik rumah, panggil anak-anak, balik mengundi, panggil pakcik-makcik jiran lain, turun berkempen sekali. Kerana akhirnya kemenangan itu terletak di tangan kita bersama. Sama seperti kawan-kawan yang dulu kita sama dalam kabinet dahulu. Kalau tahu paling best sekali bila ada Abang Mat dengan Khalid Samad dalam kabinet bersama, kerana amanah ni sangat demokratik.
Abang Mat Presiden, Khalid Samad pun boleh tidak bersetuju. Tapi itu perkara baik. Beza Kabinet Pakatan Harapan dan Kabinet pada hari ini, tak ada yes man. Khalid Samad boleh tidak bersetuju dengan Abang Mat, dan dua-dua boleh tidak bersetuju dengan Perdana Menteri. Itulah Kabinet yang memperjuangkan rakyat, bukan yes man semata-mata. Ini Malaysia kita ingin bina. Ia tidak sempurna, 20 bulan memang tidak mencukupi. Tetapi saya yakin, jika mandat rakyat dihormati, 5 tahun diberikan, kita dapat pulihkan negara, bangunkan ekonomi, perkukuhkan kedudukan anak muda, dan akhirnya kerajaan Pakatan Harapan itu bersama akan diterima oleh seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama dan bangsa. Sebab itu, permulaan perjuangan dan kebangkitan rakyat itu bermula di Johor, dan pastikan bila tibanya masa mengundi, kita menangkan calon Pakatan Harapan di DUN Bukit Pasir. Boleh ke tak? Boleh! Johor